أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh.
Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Mereka itu ialah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam, yang rokok, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman yang bersifat demikian. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan sesuatu kaum itu sesat sesudah ia memberi hidayah petunjuk kepada mereka, sebelum ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka wajib memelihara dan melindungi diri daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan. Dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah, surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-11. Pada ayat 111 sehingga ayat 116. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan sifat sebenar orang-orang beriman. Sifat sebenar orang beriman yang sempurna. Dan bagaimanakah keadaan mereka dan janji Allah Ta'ala kepada mereka. Dan juga ayat-ayat yang kita bacakan ini menerangkan tentang larangan memohon keampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Walaupun mereka ini di kalangan keluarga terdekat, kerabat yang hampir, saudara mara ataupun ibu dan ayah. Larangan ini ialah larangan yang bersifat mutlak, yakni diharamkan. Mana-mana orang-orang yang beriman mendoakan keampunan kepada orang-orang yang kafir yang mati dalam kekufuran. Kalau sebelum ini, ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini menceritakan tentang pertama, kelompok-kelompok munafikin dan pendedahan terhadap kejahatan dan juga kesalahan mereka, serta takhalluf mereka ataupun mereka tidak menyertai peperangan Tabuk. Dan juga ayat sebelum ini yang kita tafsirkan menerangkan kelompok orang beriman yang cuai dalam melaksanakan perintah Allah, yang berkesudahan dengan taubat mereka, sama ada Abu Lubabah ataupun Ka'ab bin Malik dan rakan-rakannya. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini menceritakan orang beriman yang sebenar. Mula-mula cerita tentang munafik, segala kejahatan, segala kesilapan, segala kesalahan, segala dosa. Kemudian diceritakan sebagai orang beriman yang cuai, yang tidak menyertai peperangan, dia pengaruh dengan orang munafikin dan juga kecuaian mereka sendiri dalam mematuhi perintah Allah. Maka ayat berikutnya menceritakan watak orang beriman yang sebenar, di mana Allah Ta'ala menceritakan 10 sifat mereka. Orang beriman yang sebenar ini mempunyai 10 sifat
yang dinyatakan secara jelas dalam ayat yang kita bacakan ini, iaitu pada ayat 112. Maka dimulakan dengan penegasan daripada Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang beriman sebagai pertukaran harta benda mereka dan nyawa mereka dengan syurga yang agung dan yang mulia. Iaitu mereka-mereka yang berjuang pada jalan Allah. Sama ada mereka membunuh atau terbunuh. Yakni dalam keadaan menang atau kalah, mereka mendapat kontrak daripada Allah. Janji daripada Allah. Allah Ta'ala telah menetapkan satu kontrak yang paling untung. Kalau kita kat dunia, tuan-tuan sekalian, kalau ada seseorang dapat kontrak 10 juta, dia rasa dia kaya. Walau dia belum buat kerja lagi. Dia dapat kontrak 1 bilion. Oh dah, dia dah belanja orang makan. Walaupun dia belum buat apa-apa, dia berjaya mendapat kontrak. Sesungguhnya kontrak yang paling agung, Allah Ta'ala yang beri kontrak ini pada kita. Pada semua orang beriman. Yang keuntungannya adalah syurga. Yang merupakan kejayaan dan kemenangan serta keuntungan yang sebenar. Dan ini yang disebut oleh Hasan Basri. Baya'ahumullah fa'agla thamanahum. Allah melakukan kontrak dengan orang beriman. Yakni perjanjian dengan orang beriman dengan membayar harga yang mahal untuk kontrak itu. Apa dia? Syurga. Kalau nak kira, amalan kita taklah seberapa dibandingkan nilai syurga. Amalan yang kita lakukan tidaklah senilai syurga, tapi Allah beli dengan nilai syurga. Allah yang nak beli. Kerana Allah itu pemurah. Umpama ginilah tuan-tuan, sebidang tanah kita. Kita ada sebidang tanah. Kalau ikut nilaian, tanya pejabat tanah, ini tanah status pertanian, sebidang ni RM8,000 je atau RM10,000. Tapi ada orang pemurah nak beli pada kita. Dia nak beli dengan harga 10 bilion misalnya. Dia yang angkat harga. Sebab kita tahu harga sebenarnya ialah harga yang didiman oleh pembeli itu sendiri. Pembeli berhak dimang harga. Kalau pembeli letak, kalau pembeli itu pembeli yang murah, dia akan bayar lebih mahal. Bukan kerana nilai barang tu, kerana sifat pemurah. Apa target Allah? Allah beli nyawa kita. Allah beli harta benda kita yang tak berapa banyak tu dengan tukarannya syurga. Kalau itu Allah menyebut bi anna lahumul jannah, pertukarannya bagi mereka itu syurga. Ini jual beli yang paling menguntungkan. Tuan-tuan, kita semua ni pembeli. Kita semua pembeli. Semua orang sebab ada duit, sebab dia nak membeli sesuatu yang akan menyenangkan hidupnya, maka dia beli rumah. Rumah tu ada kolam. Rumah tu ada segala fasiliti dan kemudahan. Dia beli kenderaan yang boleh menyampaikan dia kepada tujuan dia. Dia akan beli bangunan tu, dia akan beli aset tu, aset ni. Dia nak membeli. Tuan-tuan, ini belian yang paling menguntungkan. Allah nak jual pada kita syurga. Harganya mampu dibayar. Nilai sebenarnya tidak mampu dibandingkan. Kita bayar dengan usia kita yang berapa tahun ni untuk syurga yang abadi. Kita bayar dengan harta kita yang tak berapa sen ni untuk nilai yang berganda, puluhan, bilion kali ganda. Bukan lebih pada itu. Maka Allah Ta'ala menetapkan, menterai perjanjian ini dalam kontrak yang dicatat dalam Al-Quran, dalam Taurat dan dalam Injil. Ia bukan satu kontrak baru. Kontrak kepada semua orang beriman yang memperjuangkan agama Allah. Sama ada mereka dalam situasi menang, fayaqtulun, iaitu membunuh di sini memberi maksud dalam situasi menang mereka dapat. Wa yuqtalun, dalam situasi mereka kalah. Zahir nampak kalah akan terbunuh pada jalan Allah SWT yang sebenarnya mereka menang. Kerana kontrak itu tetap diberikan. Menang ke kalah bukan persoalan. Asalkan kamu sanggup berjuang pada jalan Allah. Maka sebab itulah mana-mana orang yang sanggup berjuang pada jalan Allah, dia mendapat keuntungan. Dia mendapat kejayaan yang sebenar. Dan Allah kata apa? Wa'dan alaihi haqqan fit Taurah. Janji ini sudah tercatat dengan sebenar dalam Taurat lagi. Yang ini kitab yang pertama, kitab Taurat. Wal Injil, dalam kitab Injil. Wal Quran, dan Quran secara susunan. Kenapa tak sebut kitab Zabur? Kerana kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud AS
bukanlah kitab yang berkait dengan hukum hakam. Bukanlah berkait dengan syariat. Ia adalah kitab zikir. Hatta Nabi Allah Daud AS berpegang dengan Taurat. Demikian juga sesudah Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman berpegang dengan Taurat. Kalau kita tahu Daud dan juga Sulaiman ialah daripada keturunan Nabi Allah Musa. Zabur tidak disebutkan dalamnya bukanlah kitab yang bersifat hukum hakam atau dustur. Manakala Taurat, Injil dan Quran ini yang mengandungi hukum hakam. Baik, bukankah Taurat diselewengkan? Bukankah Injil diselewengkan? Maka kenapa disebut ketiga-tiga kitab ini? Pertama, untuk menunjukkan bahawa asas perkara jihad pada zaman Allah ini asas kepada semua syariat. Jihad ni bukan syariat baru. Ia asas kepada semua syariat yang Allah perintahkan kepada semua para nabi. Kerana itu jihad ini sebagaimana disebut al-jihadu madhi ila yaumil qiyamah. Jihad ini akan berterusan sampai hari kiamat. Dia tak akan berhenti. Sama ada pemimpin tu adil, pemimpin tu zalim, jihad itu berjalan. Dan kerana itu kita lihat dalam dunia Islam atau dalam dunia ini, pernah tak perang tu berhenti? Tidak pernah. Pernah tak jihad tu berhenti? Tidak pernah. Semenjak ide syariat akan diterus berperang. Bukan sekadar kita tengok perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang terus berlaku. Hari ini perang berlaku di Kashmir, di wilayah Xinjiang, di wilayah-wilayah Islam. Wilayah di mana orang Islam dizalimi. Terus berlaku peperangan. Dan ia akan berlaku sampai hari kiamat. Ini adalah syariat yang bersifat, kita katakan bukan syariat baru. Ia satu benda yang berterusan dari dulu sampai sekarang. Bahkan kata Nabi SAW, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Nanti kalau Mahdi turun, Mahdi keluar pun jihad. Nabi Isa turun pun jihad. Dan memerangi orang-orang yang menentang hukum Allah. Hatta sehingga mereka menegakkan negara Islam. Maka jihad itu terus berlangsung. Dia tak berhenti. Hatta pada zaman Nabi SAW, pernahkah jihad berhenti? Daripada perang Badar sampailah perang Tabuk. Kemudian disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq menentang orang murtad yang tak nak bayar zakat. Disambung oleh Umar Al-Khattab dengan perang Qadisiyahnya, dengan perang melawan Romnya. Kemudian disambung oleh Uthman bin Affan dengan menakluk, dengan membuka kawasan Islam di Afrikanya, di Asia Tengahnya, di China-nya, di India-nya. Kemudian zaman Sayyidina Ali. Kemudian zaman yang dikenali sebagai zaman Umayyah. Dikenali dengan zaman Abbasiyah. Dan kerajaan Islam yang lain. Kerajaan Murabitin, kerajaan Muwahhidin, bahkan kerajaan Ayyubiyah, bahkan kerajaan Uthmaniyah, bahkan kerajaan Islam Melaka, kerajaan Islam Pasai, bahkan kerajaan Islam yang wujud atas dunia. Jihad itu berlangsung. Dan itu Allah menyebut dalam ketiga kitab suci. Yang kedua, sekalipun kitab Taurat dan Injil telah diselewengkan, tapi ada benda yang tak diselewengkan. Ada benda yang kekal benda itu. Dan janji Allah dalam memperjuangkan agamanya, Allah beri balasan yang besar. Dan yang ketiga, sebagai penegasan mulianya jihad ini, saya disebut dalam ketiga-tiga kitab suci. Mulia jihad. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau mati tanpa jihad, atau mati tanpa niat untuk berjihad, meninggikan agama Allah, maka harga kita menjadi murah. Sebab itu kita berjihad dalam semua segi. Kalau hari ini tak ada jihad di tempat kita, tidak ada jihad peperangan, kita jihad dengan tulisan, kita berjihad dengan perkataan. Kalau perkataan jihad maksudnya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam memperjuangkan perintah Allah. Yang pandai menulis, tulis elok-elok perkara yang boleh memberi kekuatan pada Islam. Yang pandai berpidato, yang pandai bercakap, ceritakan tentang kehebatan Islam, kemuliaan Islam, keindahan Islam, kebenaran Islam, ini jihad. Kerana sepakat ulama, jihad ini bukan tertumpu kepada perang semata-mata. Dan termasuklah jihad dalam mencegah kemungkaran. Termasuklah jihad dengan perkataan. Bukan termasuklah jihad dengan tulisan-tulisan. Kesemuanya ini memberi maksud jihad. Sehingga Nabi menyatakan, afdalul jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Sebesar-besar jihad ialah perkataan betul, perkataan benar di hadapan pemimpin zalim. Nabi menamakan orang yang bercakap benar di hadapan orang zalim, ini jihad. Perang salah satu daripada cabang jihad. Maka semua orang dalam kehidupannya mesti berusaha untuk memenangkan agama Allah. Kalau dia berusaha memenangkan agama Allah, dia termasuk dalam kontrak ini. Tapi kalau dia tak ada fikir pun, dia cuma fikir nak kenyangkan perut dia,
nak kayakan diri dia, nak jadikan anak-anak dia punya masa depan. Setakat itu je, tak pernah terfikir tentang agama Allah. Bukan pada dirinya, pada masyarakat ni tak pernah fikir apa-apa. Maka orang ni terkeluar daripada kontrak. Tak masuk kontrak. Kontrak ini khas untuk orang-orang yang sanggup berjihad. Sama ada mereka menang, yang disebut dengan perkataan fayaqtulun. Fayaqtulun kalau terjemahan secara literal, maka mereka membunuh. Berjaya membunuh musuh. Wa yuqtalun, dan mereka pula terbunuh. Memberi maksud sama ada mereka menang ataupun mereka kalah. Menang dan kalah bukanlah satu natijah yang penting. Kan natijah yang penting itu kesungguhan orang beriman untuk berperang. Kesungguhan orang-orang yang mengaku ada iman kepada Allah untuk berperang. Sebab itu diriwayatkan turunnya ayat ini ketika mana Rasulullah bai'ah kepada orang Ansar. Dan mereka berjumlah seramai 70 orang. Itu di dalam perjanjian yang ketiga yang dikenali sebagai bai'ah Aqabah Kubra. Dan ketika itu sahabat yang paling kecil bernama Uqbah bin Amri, diriwayatkan Nabi SAW bersabda, Ishtarata li rabbika wa li nafsika ma ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta. Di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha berkata, wahai Rasulullah, berilah syarat yang patut kami patuhi untuk hak Tuhan kami, hak dirimu ya Rasulullah. Ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta. Kami bersumpah setia dengan kamu ya Rasulullah, berilah apa pun syarat. Kami nak bersumpah atas sebab apa? Sebut je kami ikut. Lalu kata Nabi SAW, Ashtaritu li Rabbi. Aku mensyaratkan kamu memberi hak kepada Tuhanku. Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu hendaklah menyembah Allah, jangan sekutukan dengannya sesuatu. Itu syarat untuk Tuhanku. Wa ashtaritu li nafsi. Dan aku mensyaratkan bagi hak diriku yang kamu perlu patuhi. Antamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Kamu kena pertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu dan harta benda kamu. Lalu para sahabat di kalangan Ansar 70 orang ni berkata, fa iza fa'alna dhalik fama lana, wahai Rasulullah, kalau kami patuhi perjanjian itu, apa yang kami dapat? Kami dapat apa? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah, syurga. Kamu patuh syarat ini, kamu dapat syurga. Mereka berkata, Rabihal bait. Ini perniagaan yang menguntungkan. La nuqil wa la nastaqil. Kami tidak mungkin menolak. Dan kami tidak akan melepaskan. Perjanjian untuk taat pada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan perjanjian untuk pertahankan Rasulullah. Dengan sebagaimana mereka pertahankan harta benda dan nyawa mereka. Maka itu ayat ini. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Sehingga akhirnya. Ini antara sebab turun ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih tepat janjinya daripada Allah? Allah bila berjanji, Allah menepati. Dan cara Allah menepati janji lebih baik daripada apa yang mereka bayangkan. Kita contoh gini. Seorang tu dia janji nak belanja kita atau nak bagi kita makan sarapan pagi. Contoh kita duk bayang sarapan pagi, ala roti, bakar, telur macam gitulah. Sarapan pagi. Tapi orang ni orang menepati janji dan pemurah. Tiba-tiba kita dapati sarapan pagi tu macam makan tengah hari dengan makan malam sekali. Sebab apa? Sebab dia orang pemurah dan paling menepati janji. Ni dia janji dengan kita, kalau awak buat kerja, saya akan bayar gaji yang sesuai dengan cara kerja awak. Kita pun agak sebab kita kerja 2 jam, 3 jam, paling banyak dapatlah satu hari 300 kot. 400 kot misalnya. Tiba-tiba dia bagi kita 40,000 misalnya. Bukankah kita nampak dia ni paling menepati janji? Kerana seorang bila dia menepati janji, berdasarkan kepada apa yang kita fikir. Lalu kita kata tepat janji. Kalau dia melakukan lebih daripada apa yang kita fikir, maka dia lebih menepati janji. Dan kita suka berjanji dengan orang ni. Kalau tuan-tuan berjanji dengan orang yang dia lebih menepati. Contoh, kalau kita janji nak jumpa pukul 3 petang. Pukul 1 dia dah tunggu kita. Ni paling menepati janji. Kita tak takut dia akan mencuaikan waktu janji. Sebab dia tunggu awal. Seorang dia janji nak beri hutang kita 10,000. Saya akan beri awak hutang 10,000. Esok awak datang. Maka kita duk fikir 10,000 lah. Sebab janji 10,000. Tiba-tiba dia bagi kita 100,000. Tak, awak pinjam 100,000.
Lalu kita mendapati orang ini paling menepati janji. Sebab dia beri lebih daripada apa yang kita bayangkan. Apatah lagi Allah. Allah lebih menepati janji. Sebab itu Allah menyebut waman aufa, siapa yang paling menepati janji. Bi'ahdihi minallah, dengan janjinya daripada Allah. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu telah meteri itu. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia berjanji, last kali dia beri alasan. Akhirnya nak tak nak kita terpaksa terima alasan ni. Dia janji insya-Allah saya akan begini. Time buat tak ada. Sebab itu manusia, macam mana pun hebat dia berjanji, dia pasti akan cancel juga janji itu dengan alasan. Ya, sebagai alasannya diterima lah. Bagi alasan kita baik, janji jumpa esok, pukul berapa? Pukul 8 pagi. Malangkah dia tahu tak boleh dah, sakit perut lah, tak jadi lah. Ya, alasan tu kita boleh terima sebab dia sakit perut. Kerana manusia terkenal bukanlah janji mereka boleh dipercayai 100%. Ni yang berjanji dekat Gunung Everest untuk berkahwin. Tak kahwin. Panjat Gunung Everest bersama, berjanji bertepik atas Gunung Everest nak kahwin. Dia turun, dia kahwin dengan orang Nepal. Yang berjanji macam-macam ni. Janji itu, berjanji ini. Manusia, tuan-tuan, bukanlah makhluk yang terkenal mematuhi janji. Melainkan mereka punya alasan macam-macam. Sebab itu kita diajar bila berjanji menyebut insya-Allah. Supaya ada keberkatan. Dan supaya alasan yang ada tadi, alasan yang diterima dan tidak menyakitkan hati. Tuan-tuan, sakit hati kalau kita berjanji dia tak tepat. Sakit hati. Tapi perangai itu bukan perangai kita, dia perangai manusia, nama manusia. Sebab itu kita dilarang berjanji, melainkan kita bertabarruk, mengambil berkat dengan insya-Allah. Siapa pun janji, suami janji, nanti petang saya ajak awak keluar minum kopi, ajak awak makan. Petang dia kerja pula, member lama datang. Tak apalah, kita tanggung. Petang lusa pula. Asal boleh terima lah. Saya kata boleh lah. Sebab ni kawan lama tak jumpa, reunion balik lepas 20 tahun. Nanti dia janji lagi. Kemudian begitu berlaku. Namanya manusia. Tapi Allah tak. Allah tak akan membatalkan janji. Bila Allah janji, macam tu janji. Sebab itu disebut perkataan aufa. Kemudian kata Allah, wa zalika huwal fawzul azim. Inilah dia kontrak yang paling menguntungkan. Inilah jual beli yang paling untung. Dan inilah perniagaan yang paling untung. Inilah perkara yang paling untung dalam hidup kita, tuan-tuan. Kalau kita terpaksa gadaikan semua yang kita ada. Hatta kita terpaksa berlapar dalam puluhan tahun, jauh lebih menguntungkan. Apatah lagi Allah tak minta pun kita buat macam tu. Kalau Allah nak bagi kita syurga dengan berlapar sepanjang hidup kita sampai mati, katakan ia jauh masih untung. Jauh. Apatah lagi Allah tak minta benda tu pun. Kalau kita berlapar, cuma berlapar bulan Ramadan. Itu pun sekejap, maghrib, subuh sampai maghrib. Lepas tu kita makan tak berhenti-berhenti sampai dalam mimpi makan. Esok pula puasa. Banyak tu je Allah bagi. Kalau sekiranya Allah wajibkan kita puasa daripada mula kita balik sampai kita mati, kita tetap untung bila dapat syurga. Tapi Allah tahu kelemahan kita. Sebab itu turun syariat sifatnya mudah, sifatnya ringan dan sifatnya sedikit. Ma ja'alallahu, kata Allah Ta'ala tentang syariat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia dengan syariatnya, melainkan dengan kemampuannya. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak jadikan dalam agama itu benda yang susah. Semua susah, semuanya senang. Semuanya mudah. Lihat bagaimana hebatnya keuntungan ini. Kemudian Allah menyebut 10 sifat orang beriman. Sifat yang pertama sudah disebut, iaitu orang beriman sifatnya sentiasa berjihad. Daripada ayat yang mula-mula kita baca, ayat 111. Berjihad. Yang kedua Allah menyebut at-taibun, yang sentiasa bertaubat. Al-abidun, yang sentiasa beribadat. Al-hamidun, yang sentiasa bersyukur. As-saihun, as-saihun yang pertama memberi pengertian yang sentiasa. Perkataan saihun secara makna literal artinya yang keluar berjalan. Keluar. Saih ni yang berjalan. Kita sebut pelancong. Pelancong. Siyahah. As-saih. Saih ni maksudnya pelancong berjalan. Apakah maksud di sini? Pertama, berjalan menuntut ilmu. Sebab kita tak boleh menuntut ilmu dari rumah kita tak jadi. Dia kena keluar dari rumah. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti.
Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi, bukan dia mendatangi. Maksudnya kita kena keluar belajar ilmu. Maka ayat ini atau perkataan ini Allah sebut as-sa'ihun, yang keluar berjalan mencari ilmu. Sanggup kita keluar dari rumah kita, tinggalkan rumah kita, tinggalkan anak kita, tinggalkan kesenangan rumah, semata-mata nak duduk tempat menuntut ilmu. Dan as-sa'ihun juga memberi maksud orang-orang yang keluar mencari rezeki yang halal. Ini juga makna as-sa'ihun. Dan as-sa'ihun juga memberi maksud orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa juga disebut dengan perkataan as-sa'ihun. As-sa'ihun sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, as-sa'ihuna humus sa'imun. As-sa'ihun dalam Quran kata Rasulullah ialah as-sa'imun, yang berpuasa. Kerana orang-orang yang berpuasa ini dia mengekang hawa nafsunya dan keladatannya. Sebagaimana orang yang melancong, maka dia buangkan keladatan, duduk di tempat dia dengan menahan diri. Sebab bila kita sebut melancong, dah bunyi melancong ni macam sedap. Tapi bayang kena beratur, tandas pun masalah, banding di rumah kita lah. Makan pun susah. Ada benda-benda yang disebut sebagai awaiq atau halangan-halangan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu secepis daripada azab. Walaupun kita kata musafir kat mana? Kat London, tetap susah. Susah ni tuan-tuan, dia beratur kat airport, naik bas, kena korek hidung dulu. Sana pergi korek hidung lagi, ni kena sweat lah maksudnya. Kena sweat. Buat benda tu, buat benda ni, banyak benda ni. Kena tukar duit pula. Lepas tu kalau kita orang Islam cari makanan halal kat mana pula ni? Kalau tempat negara yang payah makanan halal, siap-siap satu beg makanan. Buat macam-macam. Kenapa bimbang? Maka ini bentuk azab. Yang ni maksud azab susah lah, susah. Walaupun zahir kita nampak, ni pergi tempat melancong, Bosnia, itu, ini. Sebenarnya orang yang biasa travel, dia tahu susah ni macam mana. Terpaksa angkut beg. Terpaksa beratur. Terpaksa duduk kursi kecil. Kecil je kursi. Kalau rumah kursinya punya besar, boleh baring kursi dia. Boleh baring. Tapi naik kapal terbang kursi kecil. Punggung dia pun tak telus. Bilik air kecil. Rumah dia bilik air macam padang gok. Besar. Naik kapal terbang bilik air kecil. Tak lepas nak keluar. Atau mungkin tak lepas nak masuk. Itu namanya ialah azab ataupun kesusahan dalam musafir. Maka perkataan as-sa'ihun ialah orang-orang yang keluar bermusafir mencari rezeki, orang-orang yang keluar bermusafir mencari ilmu, orang-orang yang disebut berpuasa. Juga punya sifat yang sama dengan orang menuntut ilmu dan mencari rezeki sebab sama-sama menanggung kesusahan. Ar-raki'un dan sentiasa rokok. As-sajidun dan sentiasa sujud. Kenapa Allah sebut rokok, Allah sebut sujud? Tak sebut i'tidal pun. Tak sebut pun duduk antara dua sujud. Ni semayang jenis apa Ustaz? Rokok sujud je Ustaz. Dia pun semayang, dia rokok, dia sujud. Dah selesai. Nak jadi orang mulia. Maksudnya tuan-tuan, ini pada posisi yang paling mulia sekali dalam solat. Posisi yang paling mulia ke mana kita mengendahkan diri pada Allah. Bila kita mengendah diri pada Allah pada dua tempat, waktu rokok dan waktu sujud. Waktu itu kita menundukkan diri kita, menghina diri kita di hadapan Allah. Demikian juga waktu dengan sujudnya. Maka Allah menyebut ar-raki'un as-sajidun. Al-amiruna bil ma'ruf, yang suruh benda baik. Wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah perkara munkar. Dan yang ke-10, wal hafizuna li hududillah, yang melaksanakan seluruh syariat Allah. Baik perintah, baik larangan. Kemudian Allah menyebut wabasyiril mu'minin, dan berilah gembira kegembiraan kepada orang beriman. Baik Allah menyebut inilah sifat orang beriman yang sebenar. Baik Allah sebut yang pertama pada ayat yang 111 pertama, innallaha asyara minal mu'minin. Allah beli daripada orang beriman. Kemudian diikuti Allah sebut dalam ayat yang ke-112, wabasyiril mu'minin, dan berilah khabar gembira kepada orang beriman. Yang pertama Allah menyatakan satu kontrak sifat yang paling mulia sekali, namanya jihad. Yang kedua Allah menyebut baki 9 sifat yang menjadikan dia jadi sifat yang menjadikan ia sempurna menjadi 10. Al-asharatu kummal, 10 sifat sempurna bagi orang beriman. Bermula dari jihad, Allah nyatakan Allah beli jiwa orang beriman, harta orang beriman. Kemudian diikuti dengan sifat-sifat yang lain, yang ada 9 lagi sifat pada ayat 112. Kemudian Allah sudahi dengan firman-Nya, wabasyiril mu'minin. Inilah dia khabar gembira sebenar bagi orang beriman.
Khabar gembira sebenar orang beriman bila mana mereka berjaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sesudah Allah Taala menyebut bagaimana orang beriman yang sebenar. Sebelum itu Allah sebut orang munafik yang sebenar. Kemudian Allah menyebut kalangan orang beriman yang cuai. Sehinggalah mereka bertaubat dan Allah terima taubat mereka. Dan Allah menyebut orang beriman yang sempurna dengan 10 sifat mereka. Supaya kita sentiasa mencari ataupun memiliki sifat-sifat ini yang disebut sebagai awsaful mu'minin al-kummal asyarah. Sifat orang beriman yang sempurna 10. Ini 10 sifat orang beriman yang sempurna. Sebagaimana disebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini. Kemudian Allah menyebut perintah Allah kepada orang beriman dan kepada Nabi. Dia mulakan dengan Nabi dulu. Sebab Nabi dan orang beriman sama dari sudut mempunyai keluarga-keluarga yang kafir. Rasulullah SAW pun ada keluarga-keluarga dia yang kafir. Seperti Abu Lahab. Seperti kabilah-kabilah dia. Ada yang kafir. Keluarga Rasulullah. Kalangan pak saudara ke. Kalangan sepupu sepapa ke. Kalangan keluarga-keluarga dia. Maka Allah mulakan dengan Nabi dulu. Maka nalin Nabi. Tak patut. Bagi seorang Nabi. Perkataan tak patut di sini memberi maksud perintah Allah. Jangan buat. Wahai Nabi, jangan buat. Dan juga orang beriman, jangan buat. Apa dia? An yastaghfiru lil musyrikin. Memohon ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang dimaksudkan orang-orang yang menyekutukan Allah ialah semua orang kafir. Walau kanu uli qurba. Walaupun mereka kaum keluarga terdekat. Walaupun mak dia, ayah dia, adik dia, kakak dia, walau terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum. Selepas jelas kepada mereka, annahum sesungguhnya saudara mereka itu ashabul jahim, penghuni neraka. Macam mana tahu? Bila mana mereka mati dalam kufur. Waktu mereka belum mati, kita tak boleh kata mereka kufur. Maksudnya kita tak boleh kata mereka penghuni neraka. Kalau ni Buddha, Hindu, ya kita kata dia kafir lah dari sudut akidah. Tapi kita tak boleh kata dia ahli neraka. Melainkan kalau dia mati dalam keadaan itu. Kita jumpa seorang nama Ramasamy, contoh. Ini Hindu. Kita kata Ramasamy kau ahli neraka. Tak boleh. Barangkali dia Islam. Tetapi sesudah dia mati, boleh. Kan itu disunatkan bila kita lalu kubur orang kafir, kita kata, ubashirukum bin nar. Aku memberi khabar kepada kamu dengan api neraka yang membakar. Kata Nabi SAW, Iza mararta biqabril kafir, fabashirhu bin nar. Kalau kamu lalu kubur orang kafir, berilah khabar gembira kepada mereka dengan neraka. Khabar gembira maksud sinis. Rasakan neraka. Rasakan azab Allah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kalau kita lalu kubur-kubur orang kafir, kita ada salam juga untuk mereka. Kita lalu kubur orang Islam, ada salam untuk orang Islam. Kalau kita lalu kubur orang kafir juga ada ucapan. Kita sebut ucapan, bukan salam, ucapan. Tahiyah untuk orang kafir, apa dia? Gembiralah dengan api neraka. Rasakan api neraka. Ustaz, saya nak sebut bahasa Arab boleh tak? Kenapa? Takut orang sebelah faham. Kenapa orang sebelah tu kawan saya orang kafir? Misalnya, nak jaga hati sikit ni. Cakap Arab kita sebut ubashirukum bin nar. Kalau dia tanya nak terjemah apa? Saya terjemah lain Ustaz. Dah jadi ahli kitab awak ni seleweng. Dah pelik pula. Maka kita sebut kenapa hakikatnya? Kita kata kamu, sebagaimana kamu hidup, kami tak kata kamu ahli neraka. Bukan sepakat ulama haram mengatakan orang kafir yang masih hidup sebagai ahli neraka. Tak boleh. Dia panggil haram menta'yinkan, menentukan secara nama. Kalau kita kata seorang bila mati dalam Hindu, mati dalam selain Islam, dia dalam neraka. Okay, betul. Tapi kalau kita namakan Fulan bin Fulan, kata ini George Bush ahli neraka. Tak boleh. George Bush tak mati lagi kalau dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam. Maka kita nak tarik balik ke perkataan tu. Manusia bila buat salah, payah nak tarik balik. Sebab itu kita tak akan ta'yinkan. Walaupun teruk ni, saya Ustaz, ni Putin boleh tak saya nak kata Putin ahli neraka? Putin jahat Ustaz, contohlah. Tak boleh. Sebab dia belum mati. Sebab itu bila Allah menyebut, ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum, selepas jelas kepada orang beriman, annahu mereka ini ashabul jahim, penghuni neraka jahim, dek kematian mereka. Wa ma kana istighfar, lalu sebagai orang beriman berkata, habis Nabi Ibrahim boleh minta ampun untuk ayah dia?
Nabi Ibrahim berkata, aku akan mengampun kepada Allah untuk ayahku. Maka Nabi Ibrahim sentiasa mengampun untuk ayahnya. Lalu Allah cerita tentang apa kisah Ibrahim yang meminta ampun pada ayahnya. Ibrahim AS, ayahnya ialah penyembah berhala dan yang bina patung berhala. Bukan membina patung-patung di istana Namrus. Dia terkenal kesenian dia. Namun ketika mana Ibrahim mengajak ayahnya memeluk Islam, dia menolak. Bukan sekadar tolak, dia mengancam Ibrahim. Bukan dia hendak merejam Nabi Ibrahim. Baling budak ni, macam tu. Maka Nabi Ibrahim bersifat lembut, dia kata, wahai ayah, saya akan mohon ampun untuk ayah. Maka Allah pun menceritakan bahawa permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya bertempoh. Bukan mutlak. Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi, dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya illa am mau'idatin, melainkan satu tempoh. Wa'adaha iya, yang Ibrahim berjanji kepada ayahnya, ayah, lagi mana Allah tak larang aku minta ampun, aku akan mohon ampun pada Allah. Falamma tabayyana lahu, tetapi bila jelas dan nyata kepada Ibrahim annahu, bahawa ayahnya aduwwul lillah, musuh Allah, yang mati dalam kekufuran, tabarra'a min, dia berlepas diri daripadanya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu la'awahun, yakni orang yang mentaati, mematuhi perintah Allah, halim, lagi lembut orang. Walaupun ayah di kafe, walaupun ayah dia cakap kasar, dia tetap panggil ya abati, wahai ayah yang ku sayang, abati. Dia tak panggil orang tua yang tak sedar diri, tak ada. Sebab itu sepakat ulama, ayah ni tuan-tuan, kalau ayah ni ada perangai buruk-buruk dia, atau mak lah, haram kita meninggikan suara, membentak mereka, memaki mereka. Tetap kita kena bercakap dengan cara lembut untuk menegur mereka. Katakan orang tu mak dia tak semayang, ayah dia berjudi, dia tak ada tengking ayah dia. Dia sergah ayah dia depan orang ramai, tak boleh. Itu tak derhaka. Bukan dia kena menegurnya dengan cara lembut, dengan cara baik, menunggu masa yang sesuai. Dia tak boleh maki ayah dia depan orang ramai. Ayah ni tak malu, saya ni ustaz ayah, maki. Habis orang dengar dia cerit ayah dia. Dia anak derhaka. Dia tak faham tentang perintah Allah. Sebab kita tuan-tuan, ketika mana melihat kemungkaran, kita tak boleh emosi. Kita berasaskan pada ilmu. Sebab tujuan kita cegah kemungkaran bukan kita nak benci orang tu, jauh sekali menghina orang tu, tapi untuk mengubah dia. Dan kalau kita nak ubah sesuatu tuan-tuan, kita buat cara kerah patah lah benda tu. Benda yang bengkok, kita ubah cara kerah patah. Kita perlu urut dulu, kita perlu berlembut dulu, kita perlu mengumpang dulu, kita perlu tunggu tempoh dia. Lama kelamaan, barulah dia akan jinak hatinya. Kalau sekiranya dia tak jinak juga hati dia, kita tidak terfitnah. Tidak orang kata, dia ni nampak baik tapi derhaka kaya. Dia tengkingnya ayah. Orang tak akan tahu story cerita tentang sebab apa kita tengking. Tapi orang nampak watak tengking ayah tu salah. Dia makinya ayah ni. Orang tak tanya sebab apa dia maki. Tapi watak dia tu salah. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim, Allah puji dia halim, lembut. Walaupun ayah dia berjanji nak rejam dan sebagainya, dia tak berkata, ya abati, wahai ayah yang ku sayang. Ini hebat Allah Ibrahim. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Allah tak akan sesatkan mana-mana hamba sesudah diberi petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga dijelaskan satu persatu perkara yang patut dijauhi. Tetapi bila orang yang dapat petunjuk, lepas Allah terang hukum tu, hukum ni dia langgar, maka Allah tarik petunjuk. Allah tak akan sesatkan orang yang telah diberi petunjuk. Melainkan sesudah Allah terang, melainkan Allah dah terang semua hukum hakam. Tapi kalau dia tak peduli juga, maka Allah tarik petunjuk. Itulah yang berlaku kepada munafikin. Allah dah terang semua. Mereka sepatutnya boleh petunjuk. Tapi mereka tetap langgar. Akhirnya mereka ini tidak mendapat hidayah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui akan tiap sesuatu. Inna Allah, dan sesungguhnya Allah itu baginya mulkus samawati wa ardh, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kenapa kena patuh pada Allah? Sebab ini semua milik Allah. Allah pemilik kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Allah melebut dulu langit untuk menunjukkan luasnya alam ini berbanding bumi yang kita duduk ni. Tuan-tuan, di bumi ni kalau ikut planet yang ada berapa? Besar nombor berapa? Mungkin besar nombor 5 besar. Yang ada nombor 1 besar lagi. Planet Zuhal besar, Mushtari besar. Kita mungkin dalam ranking kelima. Itu yang kita kira planet yang kita nampak. Yang kita tak nampak yang jauh.
Artinya Allah Ta'ala memulakan dengan langit untuk menunjukkan kerajaan langit Allah yang luas. Kemudian baru disebut bumi. Dijamakkan langit. Langit dijamakkan. Dipluralkan. As-samawat, langit. Dan dimufradkan bumi. Dan bumi. Dia tak sebut dan bumi. Sebab ini satu tempat manusia hidup. Dan bagi menunjukkan keluasan pemerintah Allah Ta'ala. Yuhyi. Allah yang memiliki langit dan bumi ini, dia ada sifat yang tak boleh dicabar oleh makhluknya. Apa dia? Menghidupkan dan mematikan. Yang kamu sembah selain Allah tak boleh hidupkan, tak boleh matikan. Ia kuasa mutlak Allah menghidup dan mematikan. Tidak ada manusia punya kuasa ini. Manusia tak boleh hidupkan sesiapa. Manusia tak boleh matikan sesiapa. Walaupun dia merancang untuk membunuh, menembak, menikam dan sebagainya, kalau belum sampai ajar dia tak mati. Dia tak akan mati. Sebab itu setengah undang-undang dia akan tulis gantung sampai mati. Ditembak sampai mati. Kerana pernah berlaku satu ketika seorang yang dihukum oleh skuad penembak. Dia ambil skuad penembak 5 tahun lalu ditembak. Orang ni tak mati selepas berpuluh-puluh peluru singgah ke tubuh dia. Dia kekal hidup, siap kahwin, boleh anak pula. Yang tembak dia tu mati. Artinya akhirnya diubah undang-undang tembak sampai mati. Dulu hukumnya tembak. Dia tak sebut istilah sampai mati. Gantung. Dia tak sebut gantung sampai mati. Gantung je. Tiba-tiba ada yang gantung tak mati-mati. Yang tukang gantung tunggu lama sangat mati tu. Lama sangat. Untuk kita tunjukkan bahawa ajal maut ini semua urusan Allah. Walaupun manusia berusaha untuk matikan orang dengan pelbagai cara. Tetapi ajal, ketentuan di sisi Allah. Wa ma lakum min dunillah, dan kamu tidak mempunyai selain Allah min waliyin, mana-mana pembantu, wala nasir, mana-mana penolong. Maknanya kalau Allah nak tetapkan sesuatu, baik dalam bab hidayah ataupun dalam hal hidup dan mati kamu, bila sampai waktunya kamu tidak akan ada penolong dan pembantu. Walau kamu ada bodyguard beribu, datang waktu mati kamu akan mati. Tak ada penolong, tak ada pembantu. Datang takdir Allah pada kamu, dia akan berlaku. Walaupun kamu dikelilingi oleh tentera-tentera yang hebat. Takdir Allah, kamu jatuh maka kamu jatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.